Seterusnya, menunjukkan peningkatan signifikan konsepkan diri murid. Maksudnya kat sini, pelajar itu tahu bahawa kenapa pembelajaran konsep itu, konsep pembelajaran kooperatif itu perlu dia lalui. Dia dah faham. Maksudnya, dia perlu teruskan menunjukkan sikap bekerjasama dalam pembelajaran bersama rakan-rakan yang lain. Itu yang kelebihan pembelajaran kooperatif lah. Yang keenam, murid mempunyai kawalan diri dalaman dan mempunyai motivasi intrinsik. Kawalan diri ini maksudnya pelajar itu boleh belajar. Kalau dalam keadaan dia tidak setuju dengan rakan, bukannya bertumbuk, tapi dia boleh kawal diri dia dengan cara rasional. Seterusnya, murid lebih berminat dengan keadaan bilik belajar yang sesuai. Mungkin pembelajaran kooperatif itu di setiap penjuru, di setiap bekerja dalam kumpulan itu mungkin menarik minat ataupun membangkit minat untuk dia berada di dalam kelas. Itu yang penting. Yang seterusnya, menunjukkan peningkatan kebolehan murid dalam memainkan peranan dalam aktiviti kognitif dan efektif. Sebab itu kalau dalam kumpulan kan, kalau ada yang seorang tu macam penceria keadaan, lagi seronok untuk belajar dalam kumpulan. Seterusnya kita pergi kepada model yang terakhir, model untuk minggu ini model personal. Ia bermula daripada perspektifkan diri seseorang individu. Model personal ini sangat penting juga sebab kita nak mendidik pelajar macam mana dia boleh belajar kendiri. Dia tidak bergantung kepada rakan. Sebab dalam pembelajaran, ada masa kita perlu bersendiri, ada masa kita berkumpulan. Sebab itu, di sini bermula daripada perspektif kendiri seseorang individu. Dan seterusnya, cuba menerapkan pendidikan supaya kita dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik dan bertanggungjawab terhadap pendidikan kita dan belajar ke arah pencapaian yang lebih optimum daripada kini. Ini sangat penting, terutama pada kamu juga. Kena push diri untuk belajar. Sebab itu model ini sangat penting untuk menyedarkan bahawa kenapa kita juga perlu bergerak dengan lebih jauh bila ada desakan motivasi dalam diri kita untuk berjaya. Bukannya orang tolak kita belakang untuk berjaya ke depan, tak? Kita terpaksa tolak diri kita ke depan. Ini maksudnya pembelajaran kendiri. Ini menekankan pembentukan kendiri seseorang individu dan mendorong murid itu untuk berdikari secara produktif serta mempunyai kesedaran diri dan bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri. Seperti yang saya beritahu tadilah. Okey. Membentuk personaliti yang kompeten, bersepadu dan berkeyakinan diri. Jadi contohlah, kamu kan ada membentang. Walaupun dalam kumpulan, tapi peranan individu tu ada. Jadi apabila kamu nak lihat kumpulan kamu berjaya, kamu kena push diri kamu untuk terus berusaha untuk menyiapkan slide, untuk memahami supaya bahagian-bahagian sendiri bila dah tiba, maksudnya kamu boleh melaksanakannya dengan lebih kompeten. Seterusnya, model pembelajaran melalui kaunseling ingin membentuk satu komuniti murid yang berdisiplin serta mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi. Dan ini sangat penting sebab itu dalam sekolah ke dalam LPG kita ada kaunselor. Tidak semestinya orang yang bermasalah sahaja jumpa kaunselor. Pelajar yang perform pun boleh jumpa kaunselor. Kenapa? Mungkin dia nak tingkatkan diri dia, nak belajar macam mana dia menjadi lebih berdisiplin, lebih perform, mungkin sasaran dia KPI dia lebih menjadi antara pelajar cemerlang. Tu yang kita boleh jumpa juga kaunseling untuk mendapat nasihat ke ataupun panduan ke, perkongsian ke kan. Dan seterusnya, model tidak direktif, tidak teruslah. Maksudnya manusia akan berkembang dengan perhubungan manusia yang positif. Maksudnya kita bila bergaul dengan orang yang positif, kita makin positif. Mungkin bila kita bergaul dengan orang yang banyak pengetahuan, di situ kita dah menambah pengetahuan. Okey. Jadi tujuan model non-direktif ini menghala tuju murid ke arah kesihatan mental dan emosi yang lebih tinggi dengan membentuk keyakinan kendiri, penghargaan diri yang realistik
dan perasaan empati terhadap orang lain. Sebab itu kenapa kita perlu bentuk keyakinan diri. Contoh kalau kita nak pergi ke PBS sebab PBS kan sekolah yang orang yang tak pernah kita pergi. Kita kena bentuk keyakinan diri macam mana kita boleh perform di depan sekolah yang tak pernah kita pergi sebab kita nak kumpul maklumat. Jadi di situ kamu akan dengan berpakaian yang berpakaian seperti guru, apalagi dengan ada motivasi dalaman, ada kata semangat. Tu yang kita nak. Jadi model non-direktif ni, ini yang mendorong kamu menjadi model personal yang sesuai menjadi seorang bakal guru. Dah bersedia dengan tanggungjawab sebagai pendidik. Lepas itu, penghargaan diri yang realistik. Apa yang kamu boleh hargakan diri kamu dengan keadaan yang realistik? Kalau kita kata dekat sini model non-direktif. Jadi kalau kamu dah berjaya membuat berhadapan dengan situasi yang baru dengan perform dengan terbaik, tidak mustahil kamu boleh harga diri dengan apa? Mungkin kamu nak harga diri lebih kepada apa? Mungkin nak beli something yang berharga kepada diri. Apa lagi? Sebagai ingatan, kan? Apa lagi? Mungkin ada something yang realistik. Contoh yang saya katakan tadi, kamu nak beli lagi seluar baru ke, baju kemeja ke, baju kurung ke. Ya, ini yang saya perlu pakai pada masa akan datang untuk menjadi seorang guru untuk interview pertama. Itu maksudnya penghargaan diri. Mendorong anda untuk melakukan sesuatu untuk mencapai impian yang kamu nak capai lah. Dan kalau kita nak kaitkan dengan perasaan empati, kita kalau bila kita dah bergaul dalam kalangan pelajar, ada pelajar yang miskin, ada pelajar yang sederhana miskin, tentulah. Jadi kamu boleh terbit satu perasaan yang empati. Nak bantu mereka, kamu faham kan? Mungkin kamu ada beri sedikit sumbangan ke. Itu yang model non-direktif yang kita boleh terapkan dalam kalangan pelajar. Contohnya pelajar sekolah rendah kan, mungkin dia berkongsi ke makanan ke, bantu yang tak ada makanan ke. Mungkin dia boleh beri pemadam ke, sebab dia banyak pemadam kan, berilah pada rakan yang tidak mampu. Itu empati yang perlu kita jadikan model non-direktif. Dia bukan secara langsung lah, secara terus. Dia tidak secara terus. Okay. Di sini meningkatkan bahagian pendidikan yang menekankan keperluan dan aspirasi murid. Jadi setiap murid akan diambil sebagai pakatan untuk menentukan apa-apa dan cara murid akan belajar. Jadi kalau kita lihat model non-direktif ini, kita dah menggalakkan satu komuniti pelajar bila dah ada saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Di situ mereka sama-sama untuk belajar, untuk berjaya dan bantu sesama sendiri supaya rakan-rakan boleh belajar bersama-sama. Aspirasi kita kamu boleh lihatlah dalam kita punya PPPM tu. Yang tu kamu kena baca jugalah untuk tambahan. Dan seterusnya membentuk jenis pemikiran kualitatif yang khusus seperti kreativiti dan ekspresi pribadi. Pertemuan dengan murid harus mewujudkan suatu persekitaran yang penuh dengan kasih sayang, keyakinan, empati dan saling memahami. Guru akan membantu murid untuk memahami cara menghadapi tugasan dan menuju ke arah penyempurnaan diri. Pada masa sekarang, kalau kamu lihat kan, ada guru yang menyambut ketibaan pelajar ke dalam kelas ataupun ke sekolah dengan penuh kasih sayang. Memang ada program tu, program saya pun tak ingat, saya pun tak sempat nak ikut. Program itu dia mempelawa dan welcome lah pelajar-pelajar datang sekolah dengan kasih sayang, dengan beri salam. Kalau dulu boleh bersalam, mana yang pelajar perempuan dengan guru perempuan dia perlu hormat. Sebab dia nak melebihkan kasih sayang. Itu dah secara langsung kita mewujudkan suasana sekolah penyayang. Itu yang kita katakan model non-direktif. Dengan ada kasih sayang itu, pelajar-pelajar yang bermasalah pun tersentuh hati. Macam dulu kan,
sekolah saya dulu, masa saya tingkatan 5 dulu kan, sempatlah YB Fatimah Abdullah, dia menjadi pengetua kami. Sebulan saja sebelum dia jadi YB. Dia seorang yang sangat lemah lembut, sampai kan pelajar-pelajar yang nakal ni, dia tak pernah pun pukul dengan rotan. Dia tegur dengan lemah lembut, dia ajak budak tu berborak kejap apa semualah. Lepas tu dengan kasih sayang yang tunjukkan tu, pelajar yang bermasalah itu ada kurang sedikit nakalnya. Tapi sayanglah, pengetua kami ni, yang YB Fatimah ini, dia sekejap saja berkhidmat. Lepas tu baru ada pengetua baru, lelaki. Jadi maksud dekat sini, model non-direktif ini sememangnya menggalakkan sampel personal seseorang. Macam tadilah pengetua kami, seorang yang kasih sayang, personal. Dia boleh tackle pelajar yang nakal supaya taklah 100% dia berubah. Tapi at least dia taklah senakal yang sebelum itu. Sebab itulah model non-direktif ini sangat berkait rapat dengan model personal yang boleh menjadikan sampel kepada orang lain. Okey, fasa-fasa dalam pembelajaran non-direktif. Yang pertama, kena pasti dan mendefinisi situasi. Maksudnya kat sini, guru menggalakkan luahan perasaan murid. Ada juga murid yang malu untuk bercakap. Mungkin kita gunakan cara yang lain. Macam mana kita nak dapatkan luahan dia. Mungkin boleh secara menulis ke apa semua kan. Kalau nak dia malu bercakap di depan, tulis. Jadi semua pelajar boleh tulis. Letak nama. Jadi kita sebagai guru, janganlah kita pecahkan rahsia nama dia. Kan mungkin malu, kita kena jaga juga. Yang kedua, meneroka masalah. Di sini maksudnya murid digalakkan untuk menerangkan masalah, guru menerima dan menjelaskan perasaan murid. Jangan pula memprovok dia punya masalah tu. Kita kena selami. Dan seterusnya membentuk pengertian baru, murid membincangkan masalah, guru memberikan sokongan kepada murid. Mungkin ada masalah yang perlu diselesaikan secara personal, guru boleh bersemuka one to one. Okey, seterusnya perancangan dan membuat keputusan. Di sini guru bolehlah membantu, guide lah macam mana rancang untuk membuat keputusan. Maksudnya kat sini dia banyak checklist apa keputusan yang dia nak buat. Lepas itu dia bolehlah integrasi ataupun kesepatuan, iaitu murid boleh memperoleh pengertian lanjut dan membentuk tindakan yang lebih positif. Dalam langkah-langkah tersebut, dia bolehlah highlight mana langkah yang memberi makna kepada dia dan dia boleh bertindak secara positif. Jadi guru kena memberi sokongan. Dan yang keenam, tindakan luar daripada temu bual. So, apabila dah ada sokongan, murid itu sendiri yang menyelesaikan sesuatu permasalahan yang dihadapi. Rasa ini setakat ini sahaja. Hopefully kuliah ini membantu pemahaman anda tentang model-model yang telah dibincangkan. Setakat ini sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.